Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan khususnya kepada pensyarah penyelia saya iaitu Encik Albert Mat Maguring. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum pada tahun 2021. Okey, berikut merupakan senarai kandungan bagi pembentangan saya pada hari ini. Okey, yang pertama adalah maklumat umum. Maklumat umum ni berkaitan dengan biodata pelajar dan juga butiran sekolah. Saya Anita binti Andu, PDPP Ambilan Oktober tahun 2020. Bidang pengajian adalah Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah. Okey, pensyarah penyelia saya adalah Encik Albert Mat Maguring dan juga guru pembimbing saya adalah Cik Safrina binti Omar Baki. Berikut merupakan butiran sekolah. Saya telah menjalankan praktikum di SMK Datuk Haji Panglima Jakarta Sempurna. Okey, bilangan murid sekolah ini adalah seramai 1,818 orang pelajar dan sekolah ini juga mempunyai 2 sesi iaitu sesi petang dan juga pagi. Okey, bilangan guru yang terdapat di sekolah ini adalah seramai 104 orang. Okey. Murid yang saya ajar adalah dari sesi pagi iaitu tingkatan 4 Ibnu Taimiyah iaitu seramai 42 orang dan juga tingkatan 5 Al-Ghazali yang mempunyai seramai 37 orang. Okay, jumlah waktu untuk saya mengajar subjek ini, subjek PSB adalah 8 waktu. Okay, yang seterusnya adalah pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah. Okey, saya telah memfokuskan beberapa aspek yang saya pelajari di IPG. Yang pertama adalah pedagogi PSB, psikologi pendidikan, teknologi dan media pengajaran, pengajaran kurikulum, pentadbiran PSB, sekolah menengah dan juga profesionalisme keguruan. Okey, yang seterusnya adalah pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Okey, yang pertama adalah saya gunakan strategi pengajaran yang pertama adalah berpusatkan guru, iaitu saya akan menerangkan pembelajaran berkaitan fakta dan juga bimbingan dari guru, iaitu guru bimbing atau guru-guru lain. Okey, seterusnya berpusatkan murid. Murid bebas menzahirkan idea mengikut kreativiti masing-masing tapi berpandukan pembelajaran lepas dalam menghasilkan karya iaitu projek. Okey, seterusnya berpusatkan bahan. Saya lebih menekankan kepada penggunaan bahan bantu mengajar yang saya telah sediakan. Okey. Pendekatan saya gunakan adalah 4 iaitu induktif, diduktif, elektif dan juga komunikatif. Okey, saya memilih pendekatan ini kerana pendekatan tersebut bersesuaian dengan tajuk dan juga aktiviti pembelajaran yang saya jalankan, sama ada dari segi spesifik kepada umum ataupun umum kepada spesifik. Seterusnya pula adalah tentang teknik. Teknik pengajaran yang saya gunakan adalah yang pertama tunjuk cara, iaitu untuk melatih pelajar memerhati dan juga melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. Okay, seterusnya adalah kuis. Yang ketiga adalah latih tubi, simulasi, projek dan juga demonstrasi. Ini adalah teknik yang saya gunakan sepanjang saya menjalankan PDP dengan pelajar-pelajar saya. Bagi kemahiran penggunaan bahan sumber, saya menggunakan pelbagai sumber seperti pembungkusan makanan dalam mengenal pasti dan juga menjana idea murid untuk menghasilkan produk. Seterusnya adalah kemahiran pengukuhan. Kemahiran pengukuhan ini saya memfokuskan kepada respon aktif dan juga mesra dengan menyebut atau memanggil nama pelajar itu dengan lembutlah.
Okey, dan seterusnya saya juga untuk pengukuhan ni saya juga memberikan hadiah kepada pelajar yang menyiapkan kerja dan juga sentiasa memberi respon dalam kelas. Okey, itu adalah kemahiran pengukuhan yang saya aplikasikan dalam kelas. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan pengetahuan dan juga kemahiran baru yang saya dapatlah. Yang pertama adalah kehadiran guru. Kehadiran guru dalam melaksanakan PDPR adalah berdasarkan link SPDPR yang telah dikongsikan. Seterusnya adalah perancangan dan perbincangan. Okey, selama pandemik ini, perbincangan atau perancangan saya akan kemukakan bersama dengan guru pembimbing saya untuk membantu saya dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Okey, seterusnya, biasanya mesyuarat ketika sebelum pandemik ini dijalankan di sekolah. Apabila telah berlaku pandemik ini, mesyuarat biasanya akan dibuat secara dalam talian, atas talian lah. Adapun mesyuarat secara bersemuka itu pun hanya memerlukan tidak ramai, 2-3 orang begitu saja. Okay, seterusnya adalah pelaksanaan program atas talian. Sekolah saya telah menjalankan beberapa program di atas talian seperti sambutan kemerdekaan atas talian. Mereka akan menghasilkan poster-poster dan iklan-iklan di-share dalam grup lah, grup kelas agar murid-murid dapat melibatkan diri untuk markah kokon mereka juga. Okay, seterusnya adalah pelaksanaan PDP secara online. Okay, sepanjang pandemik ini kelas dijalankan secara PDP online lah. Okay, seterusnya adalah laporan PDPR. Okay, untuk sekolah saya, laporan PDPR dalam bentuk gambar. Selepas selesai menjalankan PDPR, gambar seperti screenshot di WhatsApp dan juga dikumpul, rekod itu akan diserahkan kepada pentadbirlah melalui grup Telegram yang telah dicipta mereka. Okey, seterusnya pula adalah ilmu binaan dan inovasi. Okey, ilmu binaan dan inovasi. Penyataan masalah. Okey, bagaimana terhasilnya ilmu binaan dan juga inovasi ini adalah melalui dengan bagaimana cara untuk melibatkan murid dalam aktiviti pembelajaran dengan maksimum. Okay, yang kedua adalah pelajar kurang aktif sepanjang PDPR, murid tidak menghantar tugasan, dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk menjadikan PDP ini lebih interaksi. Okey, berikut merupakan media interaktif yang selalu saya gunakan sepanjang kelas. Yang pertama adalah word wall, Quizizz, Kahoot, Quizizzer. Ini merupakan aplikasi ataupun link-link untuk saya membuat kuis dan juga share kepada mereka. Mereka mengaktifkan diri melalui kuis ini. Okey. Dan seterusnya adalah inovasi yang setelah saya jalankan, iaitu teka gambar. Saya hasilkan inovasi ini adalah berdasarkan dengan situasi pelajar pada ketika ini. Pelajar suka akan main game. Jadi oleh itu saya telah menghasilkan satu aplikasi game iaitu teka gambar. Okey, aplikasi ini kita boleh download di Google Play dengan nama aplikasi ini adalah game ini adalah teka gambar. Okey, game ini mempunyai 50 level. Setiap level itu merupakan bab kepada mata pelajaran dan juga subjek tingkatan. Contohnya tingkatan 4 saya masukkan semua dalam aplikasi ini, dia berbentuk gambar. Okey, contohnya yang pertama tu Cokmat. Dia bagi gambar dan juga perkataan pertama. Dan sekiranya dia berjaya menjawab, akan dapat matalah dan poin. Okey, aplikasi ini juga boleh dilakukan secara offline. Okey. Tujuan pembinaan aplikasi ini agar bila-bila masa saja pelajar boleh membuka atau main game agar mereka tidak berasa bosan dan juga
dapat meluangkan masa dengan benda-benda berfaedah seperti game ini. Di samping menjadikan game ini mereka mengulang kaji silibus lepas. Contoh saya masukkan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi aplikasi ini boleh digunakan oleh pelajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Tajuk seterusnya adalah berkaitan komen dan reaksi. Okey. Yang pertama adalah rancangan pelajaran dan bahan bantu mengajar mempengaruhi pencapaian objektif PDPC dan motivasi pelajar. Okey, yang kedua adalah praktikum sangat mencabar disebabkan oleh pandemik. Yang ketiga adalah amalan norma baru kini banyak yang telah berubah. Okey, yang keempat, sikap ibu bapa yang kurang prihatin. Kita lihat tidak semualah ibu bapa, kemungkinan akibat kerja yang banyak menyebabkan anak-anak kurang diberi perhatian dalam menjalankan PDPR. Okey, yang kelima, kelas PDPR menyebabkan sukar dikawal. Ya, sememangnya betul. Apabila contohnya dalam kelas kita tidak dapat kawal, kadang-kadang mereka akan chat dalam ruangan chatting dan sangat sukar kita minta mereka respon, tidak memberi respon, ya. Dan seterusnya adalah kehadiran pelajar yang tidak memuaskan. Kadang-kala dalam satu saya menjalankan kelas, kadang-kala tidak sampai 10 orang yang hadir. Ada, tapi itu pun tidak mencapai 10 orang. Okey, reaksi pula adalah seterusnya berkaitan dengan murid. Okey, permainan web dan teknik didik hibur meningkatkan motivasi murid. Melalui guru pula interaksi guru, murid dan guru-guru. Okey, melalui PDP pula adalah aktiviti pembelajaran yang mencapai objektif. Dan yang terakhir adalah refleksi. Saya dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pengajaran untuk sepanjang praktikum ini. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.